محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, para ustaz-ustazah, para alim ulama, para pimpinan masyarakat muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana saya batuk sikit, baru balik daripada Kashmir. Jadi kat sana sejuk, dalam surau ni pun sejuk, masya-Allah. Macam kat Kashmir juga dah. Tuan-tuan, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi panjangkan usia kita. Dan tuan-tuan, kita menghampiri satu bulan yang mulia, iaitu Rabiul Awal. Kenapa tuan-tuan kita mengatakan bulan ini bulan yang mulia? Kerana di sana telah lahir baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khilaf di kalangan pandangan ulama, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Rahiqul Maktum, ada khilaf pandangan ulama yang mengatakan, yang menyebut tentang tarikh kelahiran Nabi. Namun semua ulama sepakat bulannya sama, Rabiul Awal. Daripada segi tarikh perbezaan dengan pandangan ulama. Ada ulama mengatakan bahawa 9 Rabiul Awal, ada sebagian ulama kata 12 Rabiul Awal. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahawa 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, mungkin ada tanda-tanda dalam fikiran kita, mengapa Allah Ta'ala pilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi SAW, sedangkan tuan-tuan sebaik-baik bulan ialah Ramadan. Dan kenapa pula Allah pilih hari Isnin sebagai hari kelahiran Nabi, sedangkan sebaik-baik hari ialah hari Jumaat? Mesti kita tertanya-tanya, kenapa Allah pilih Rabiul Awal, bulan yang dalam Quran pun tak disebut, bahkan tak terkenal pun di kalangan bangsa Arab. Juga dipilih hari Isnin yang bukan Sayyidul Ayyam. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara ini dibincangkan oleh alim ulama. Ulama bincang, kenapa Allah Ta'ala pilih Rabiul Awal dan kenapa Allah Ta'ala pilih hari Isnin. Ulama mengatakan bahawa kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan disebabkan hari itu, bukan disebabkan bulan itu. Kalaulah kata ulama Allah Ta'ala lahirkan baginda dalam bulan Ramadan, maka orang akan cakap baginda ni mulia disebabkan lahir bulan Ramadan. Jadi mulianya Nabi sebab Ramadan itu, bukan sebab Nabi itu. Tetapi bila mana Nabi lahir bulan Rabiul Awal, orang akan cakap untung Rabiul Awal ni, Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal tumpang tempiah mulianya Nabi SAW. Begitu juga hari. Kenapa tak dilahirkan Nabi hari Jumaat, Nabi dilahirkan hari Isnin? Kerana jawapan yang sama kata ulama, kalau dilahirkan hari Jumaat, maka orang akan cakap mulianya Nabi lahir hari Jumaat. Tetapi bila Nabi lahir hari Isnin, maka orang akan cakap untung hari Isnin ni, mulia hari Isnin ni, sebab Nabi lahir hari Isnin. Jadi hari itu ataupun bulan itu yang menumpang kemuliaan Nabi SAW. Ini jawapan para alim ulama dalam menjelaskan kenapa dipilih Rabiul Awal dan kenapa dipilih hari Isnin. Tuan-tuan, kita pergi pada tajuk kita, iaitu bangkit memperjuangkan agama. Tuan-tuan, di zaman hayat baginda Nabi SAW, baginda telah bangunkan agama ini, permulaannya seorang diri dan kemudian diikuti oleh para sahabat. Baginda telah bangunkan agama ini di satu tanah yang kering kontang, tanah tandus di Hijaz Muqaddis. Tidak seperti peradaban dunia yang mana sebelum itu mereka bina peradaban di tempat yang mempunyai asbab kehidupan, yang di sungai. Tamadun Mesopotamia mulakan peradaban daripada sungai Tigris dan Euphrates. Tamadun China mulakan peradaban daripada sungai Huanghua. Tamadun India mulakan peradaban daripada sungai Indus. Tamadun Mesir Purba ataupun dalam kitab setengah menyebutkan Mesir kuno mulakan peradaban daripada sungai Nil. Akan tetapi Islam tidak.
Islam tidak berhajatkan sungai asbab kehidupan untuk bangunkan agama. Baginda bangunkan agama ini tanah tandus kering kontang di Hijaz Muqaddis, di Mekah Mukarramah, yang mana ketika itu kata alim ulama, seluruh dunia bukan kata pandang Mekah ini sebelah mata pun tak pandang, kata ulama. Yang kata sebelah mata pun tak pandang, kerana keadaan jahiliah ketika itu begitu dahsyat hingga Rom dan Parsi pun tidak mahu untuk datang ke tempat mereka. Tetapi setelah baginda bangunkan agama ini, kehidupan para sahabat telah berubah. Mereka menjadi semulia-mulia manusia selepas para nabi. Selepas 124,000 para nabi, semulia-mulia manusia para sahabat. Bahkan kata ulama, sahabat yang paling akhir sekali, kalaulah para sahabat yang paling akhir itu dikira setipis penuh dia sahaja, waktu dia memperjuangkan agama ini, takkan mampu dibayar oleh umat ini sampai kiamat. Baru penuh dia sahaja, tuan-tuan. Belum darah, belum lagi luka-luka yang mereka alami waktu memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Bahkan mereka bangkit memperjuangkan agama Allah bukan sahaja di saat hayat baginda. Setelah kewafatan baginda telah sediakan mereka menjadi orang yang bangunkan agama ini hingga pada hari kewafatan Nabi, saat para sahabat bingung, para sahabat risau, para sahabat sedih hari kewafatan Nabi. Di saat itu para sahabat telah berkumpul di satu tempat yang dipanggil Saqifah Bani Sa'idah. Dan Saqifah Bani Sa'idah, tuan-tuan, masih ada sampai sekarang dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, ada hotel nama Anwar Mawimpi. Mawimpi ada dua. Satu Mawimpi Madinah, depan kiblat. Satu Anwar Mawimpi, belakang kiblat. Saqifah Bani Sa'idah di depan Anwar Mawimpi. Hotel Anwar Mawimpi, tuan-tuan pergi, depan ada. Dia macam taman dikepung dengan pagar. Itu dia Saqifah Bani Sa'idah. Di situlah para sahabat telah berkumpul di hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membincangkan siapakah yang akan jadi khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan ahibur rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, biasa kalau tuan-tuan pergi umrah, itulah tempat mutawihkan cerita sebab musabak kenapa Abu Bakar manusia yang paling afdal selepas para nabi. Selepas para nabi paling mulia adalah para sahabat, dan para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Di situ diceritakan, walaupun Nabi tak pernah lantik Abu Bakar secara jahratan, secara jelas Abu Bakar khalifah lepas Nabi, tetapi Abu Bakar dilantik menjadi khalifah secara isyaratan, secara isyarat. Bila, tuan-tuan? Beberapa kali. Pertama, kata ulama, dalil yang kuat saat Nabi sakit, saat Nabi gering, orang yang diminta untuk jadi imam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ulama kata dalil yang kuat menunjukkan Abu Bakar khalifah selepas Nabi secara isyarat. Yang kedua ialah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana, tuan-tuan, ketika itu Nabi dan para sahabat sahabat besar naik gunung Uhud. Di saat itu Uhud bergoncang dan Nabi ketuk gunung Uhud, "Usbut ya Uhud, berhenti bergoncang wahai Uhud. Sesungguhnya di atas engkau ini Nabi Allah Siddiq." Nabi sebut yang kedua ialah Siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang syahid. Hadis ini Sayyidina Ali riwayatkan. Apa maksudnya, tuan-tuan? Nabi berkata di belakang hadis, sesungguhnya di atas engkau inilah Nabi Allah Siddiq, iaitu Abu Bakar, wa syahidan, dua orang syahid, Umar dan juga Uthman. Ulama kata di sini secara isyarat Nabi susun atur khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau ada orang, tuan-tuan, di tanah air kita kata Ali sendiri tak iktiraf Abu Bakar sebagai khalifah, ini dalil dia. Sebab hadis ni Sayyidina Ali riwayatkan, dan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Secara isyarat Nabi tunjuk. Jadi, tuan-tuan, biasa mutawif akan cerita di situ, di Saqifah Bani Sa'idah, di mana bila mana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, apa perkataan Abu Bakar di saat para sahabat sedang sedih? Adakah para sahabat buat keputusan untuk berhentikan dakwah? Tak. Adakah para sahabat buat keputusan untuk cukuplah sampai sini saja perjuangan kita balik ke kampung kita semula Mekah? Tak. Bahkan di hari kewafatan Nabi, Abu Bakar telah kumpul para sahabat dan Abu Bakar telah beritahu, "Ayan kusudin wa ana hayy, adakah agama akan berkurang di saat aku masih hidup? Hadza la yumkin, tak mungkin," aku kata Abu Bakar. Kalaulah dulu di zaman Nabi ada orang bayar zakat kuda dengan tali kekang dia,
Di zaman aku orang bayar zakat kuda tanpa tali, aku akan pegang dia. Ini semangat para sahabat Nabi SAW. Bahkan kata ulama, disebabkan perkataan Abu Bakar inilah Allah akan kekalkan sampai hari akhirat dan hari kiamat nanti. Ada manusia setiap zaman yang akan bangkit memperjuangkan agama ini. Akan ada setiap zaman, kata ulama. Bahkan tuan-tuan tengok setiap negara akan ada orang yang akan bangkit memperjuangkan agama Allah. Walaupun di saat lain manusia yang lalai, di keliling mereka manusia yang lupa alfa, tapi ada manusia yang Allah kekalkan semangat dia untuk bangkit memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah SWT, semangat itu, perjuangan itu diteruskan di zaman Umar Al-Khattab, diteruskan zaman Uthman ibn Affan, diteruskan zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bahkan para sahabat, mereka telah dididik, dibimbing oleh Nabi SAW. Walau apapun keadaan mereka, mereka akan perjuangkan agama ini hingga akhir hayat mereka. Walau apa juga keadaan, tuan-tuan, mereka akan perjuangkan agama ini. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat mempunyai hati yang sangat luas. Hati mereka seperti lautan. Satu ketika satu orang anak putera raja, satu anak putera raja bernama Wa'il bin Hajar. Wa'il bin Hajar, mungkin kita jarang dengar nama sahabat ni. Wa'il bin Hajar, anak satu orang putera raja. Masuk dalam kota Madinah. Di saat itu Nabi masih hidup. Memakai baju, dia masukkan dengan memakai baju yang mahal, kuda yang mahal, kasut yang mahal, mahkota yang mahal, anak raja. Masuk Islam di tangan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Dan di saat itu, tuan-tuan, Masjid Nabawi penuh. Maka di saat itu Nabi telah susun atur para sahabat, membahagi-bahagikan para sahabat pulang ke mahal mereka masing-masing. Setiap para sahabat, kata ulama, mereka ada mahal mereka sendiri. Mahal ni apa? Tempat. Urdu panggil muhalla. Tempat untuk apa? Untuk buat 3 perkara: dakwah, ajar asas agama, dan bagi makan. Kalau tuan-tuan pergi di kota Madinah, di sebelah kanan Masjid Nabawi, atas sikit daripada Saqifah Bani Sa'idah, tuan-tuan akan tengok ada beberapa masjid sahabat. Tuan-tuan pergi Madinah, dekat dengan Saqifah Bani Sa'idah ada beberapa masjid sahabat. Mungkin kita pelik, Masjid Nabawi dekat, kenapa ada masjid lagi kat sini? Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Omar, ada Masjid Osman. Osman punya masjid dekat depan Pasar Kurma. Ada Masjid Sayyidina Ali. Ada 4 masjid. Ulama kata itu bukanlah masjid, tetapi itulah mahal dakwah para sahabat. Tempat untuk sahabat bawa orang pergi ke tempat itu untuk buat 3 perkara tadi: dakwah, ajar asas agama, dan bagi makan. Dan ulama kata dulu di zaman sahabat bukanlah masjid macam kita lihat pada hari ini, tapi cuma tempat macam pangking, tempat duduk saja ataupun pondok untuk mereka sediakan orang yang baru masuk Islam. Tetapi masjid itu dibina di zaman Umar bin Abdul Aziz. Waktu dia jadi gubernur, di tempat mana sahabat punya mahal, dia buat masjid sebagai peringatan. Tuan-tuan, para sahabat ada mahal mereka masing-masing untuk buat 3 perkara tadi: dakwah, ajar asas agama, dan bagi makan. Di saat Wa'il bin Hajar masuk Islam, semua para sahabat dah ada orang dia untuk bawa balik ke mahal mereka masing-masing. Mahal ni bahasa Arab maksud dia tempat. Kecuali satu orang sahabat, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah ni, tuan-tuan, rumah dia jauh, mahal dia jauh daripada Masjid Nabawi. Tak lama lepas tu baru dia pindah dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan pintu Babus Salam. Sebelum tu rumah dia jauh, mahal dia paling jauh sekali. Dan Muawiyah ni badan dia besar sikit, badan dia berisi sikit. Muawiyah ni, kata ulama, di saat itu punya miskin, selipar pun tak ada. Punya miskin, kasut jauh sekali, alas kaki tak ada. Rumah dia jauh daripada Masjid Nabawi. Dan pada masa tu musim panas, tuan-tuan. Bila dipanggil oleh Nabi SAW untuk ambil satu anak putera raja baru masuk Islam, maka dia datang daripada jauh. Selipar pun tak ada, kuda lagi lah, jauh sekali, tak ada kuda, jalan kaki jauh. Dan masa tu, kata ulama, musim panas. Musim panas, tuan-tuan, di Saudi bukan macam kat kita. Musim panas kat kita ni boleh tahan lagi. Musim panas dekat sana, Masya Allah, waktu kami belajar di Madinah, tiap-tiap tahun musim panas dapat tiket cuma balik Malaysia. Tiap-tiap tahun. Pelajar Mesir, tuan-tuan tengok, ada yang balik 4 tahun sekali. Pelajar Jordan 4 tahun baru balik lepas habis belajar. Pelajar Jordan 4 tahun baru belajar. Ada yang anak orang kaya balik setahun sekali. Tapi pelajar Madinah tiap-tiap tahun balik. Bukan orang kaya pun. Sebab Saudi taji tiket tiap-tiap tahun. Dia tahu ada bangsa yang tak boleh tahan musim panas.
Tiap-tiap tahun dapat tiket percuma balik Malaysia. Tak perlu keluar duit, tiket percuma. Sebab ada orang tak tahan panas. Kadang-kadang panas dia tuan-tuan boleh cecah 50 darjah. Tuan-tuan bayang, punya panas macam tu, Muawiyah datang Masjid Nabawi, selipar pun tak ada. Muawiyah bukan malaikat, Muawiyah manusia macam kita. Kaki dia tak tahan. Sampai dekat Masjid Nabawi, Nabi pun bagi ni Wa'il bin Hajar, anak bangsawan, anak orang kaya. Bawa balik ke mahal kamu. Untuk apa? 3 perkara. Dakwah, ajar asas agama dan bagi makan. Tuan-tuan, Muawiyah tarik kuda dia tadi. Tarik kuda. Tengah-tengah jalan, Muawiyah tuan-tuan manusia. Tak tahan panas juga. Muawiyah pusing belakang. Tuan Wa'il, bagi pinjam kasut boleh tak tuan? Pinjam kasut. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Wa'il kata, tak boleh. Apa nanti orang akan cakap pada saya? Wa'il bin Hajar telah bagi kasut dia kepada Muawiyah yang selipar pun tak ada. Malulah saya. Tak boleh dia kata. Tuan-tuan bayang, sedangkan Muawiyah nak bawa balik rumah ni nak buat apa tuan-tuan? Nak buat 3 perkara, dakwah, ajar asas agama, bagi makan. Nak bagi makan ni. Dia boleh jawab macam tu. Muawiyah kata, tuan kalau tak nak bagi pinjam kasut tak apa tuan. Bagi bonceng belakang kuda boleh tak? Tumpang belakang kuda. Tumpang belakang kuda. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Apa orang akan cakap? Saya telah bagi Muawiyah yang selipar pun tak ada, tumpang kuda saya. Tak boleh, tak boleh dia kata. Tuan-tuan, Muawiyah sikit pun tak kecil hati. Tarik kuda macam biasa, bawa balik rumah, bawa balik mahal macam biasa. Dakwah macam didakwah orang lain, ajar asal agama macam diajar orang lain, bagi makan macam bagi orang lain. Kalau kita lah tuan-tuan, orang lain kari kepala ikan, dia ni bagi singgang cukup lah. Kedekut tak bagi pinjam kasut. Tapi Muawiyah kata ulama, hati mereka telah diajar, dilatih, dididik oleh Nabi. Hati para sahabat seperti lautan. Lautan ni sifat dia apa kata ulama? Lautan ni masuklah air parit ke, air paya ke, air tawar ke, laut tetap masih tak berubah. Maksudnya dunia dan sekelilingnya tak memberi kesan pada para sahabat. Tak beri kesan. Tapi hati umat hari ni kata ulama seperti kaca. Ketuk sikit dah berderai. Ketuk sikit dah berderai, tersentuh dah. Pecah hati. Orang cakap benda lain, dia terasa pecah hati. Tak datang dah surau. Subhanallah. Benda kecil je. Pernah sekali tuan-tuan, di Madinah kita bawa jemaah. Satu tempat kita berhenti, kita tazkirah. Cerita pasal Nabi Musa AS. Ulama sebut Nabi Musa bersama Bani Israel. Waktu nak menyeberangi laut, di saat itu satu ketumbukan tentera Fir'aun datang nak membunuh mereka. Kata sebagian ulama, jumlah tentera Fir'aun ketika itu ialah 2 juta. Setengah pendapat ulama kata 2 juta. Bani Israel ada 600,000 bersama dengan Nabi Musa, bersama dengan ahli sihir 600,000. Tentera Fir'aun 2 juta. Jadi saya sebut tuan-tuan, tentera Fir'aun ni 2 juta, ramai. Tak macam tentera Malaysia, ramai lagi tentera Fir'aun ni. Satu pakcik angkat tangan, Ustaz telah hina tentera Malaysia. Terkejut saya. Tengah-tengah ceramah semangat-semangat, Ustaz telah hina tentera Malaysia. Saya bekas perwira. Ustaz telah hina tentera Malaysia. Pakcik, bila pula saya hina tentera Malaysia? Tadi Ustaz cakap tentera Fir'aun 2 juta, tak macam tentera Malaysia. Okey, sekarang saya nak tanya pakcik, jumlah tentera Malaysia 2 juta ke? Tak. Yang tu saya nak masukkan. Saya nak beritahu tentera Fir'aun ni ramai, 2 juta. Tak macam ramai tentera Malaysia. Oh, saya salah lah ni. Saya minta maaf Ustaz depan orang tuan. Kadang-kadang kita cerita benda lain. Tapi hati umat ini tuan-tuan begitu lembut, begitu lemah, seperti kaca kata ulama. Sikit je berderai tu pecah. Tu pecah. Sedangkan para sahabat yang dididik oleh Nabi Islam, mereka telah dididik hingga hati mereka jadi seperti lautan. Campaklah apa pun dalam laut, laut tetap masin. Tuan-tuan, ketika mana tutup pintu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dah wafat, ganti Umar, wafat, ganti Osman, wafat, ganti Ali, wafat. Tutup pintu Khulafaur Rasyidin, buka khilafah baru nama Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah dipimpin oleh Sultan yang pertama ataupun Amirul Mukminin yang pertama, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang miskin ni dulu, yang kasut pun tak ada. Sekarang Muawiyah jadi raja. Muawiyah panggil Wa'il bin Hajar. Wahai Wa'il, mana kasut dulu tu? Kasut dulu tu mana? Wa'il kata, tuan jangan tanya pasal kasut. Dulu saya tak tahu, baru masuk Islam. Sekarang saya dah tahu. Muawiyah bergurau. Nak cerita tuan-tuan betapa para sahabat hati mereka ini seperti lautan. Mereka inilah orang yang bangkit memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Sebab itu kata ulama, sebelum kita bangkit memperjuangkan agama Allah, antara perkara penting perlu kita usahakan adalah hati kita. Hati kita.
Ulama kata hati satu orang yang nak jadi orang yang memperjuangkan agama Allah perlu jadi seperti lautan. Hati jadi seperti laut. Kalau hati seperti kaca, tuan-tuan, tak perlu berdepan dengan Israel, tak perlu berdepan dengan orang kafir, sama Islam dah kecil hati dah. Dah kecil hati dah. Sebab itu ulama kata pejuang ni hati dia seperti lautan. Barulah dia boleh bangkit pergi seluruh dunia bangunkan agama. Dan tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang penting kata ulama dalam untuk membangunkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah ialah niat yang penting. Kita kena ada niat yang besar. Niat kita jangan kecil kata ulama. Kita jangan nak hidup, niat kita jangan nak hidupkan surau kita sahaja, tapi kita niat nak hidupkan surau di seluruh dunia, nak hidupkan masjid di seluruh dunia. Kita bukan nak bangunkan Nusa Putera sahaja jadi seperti kampung Madinah zaman Nabi, tapi kita nak seluruh dunia punya kampung hidup dengan aman, tenteram, bahagia, hidup suasana agama seperti kampung Madinah di zaman Nabi SAW. Ni kita punya niat kata ulama. Niat kita kena besar kata ulama. Niat mukmin khairun min amalih. Niat orang mukmin, niat orang beriman lebih baik daripada amal dia. Maka niat kita kena besar kata ulama. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah, ulama mengkaji kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah satu ketika tak azan, Jibril turun tanya Nabi, ya Rasulullah, hari ni tak solat ke? Hari ni tak solat ke? Solat. Orang lain azan. Jibril kata biasa dengar kat langit, hari ni tak dengar. Ulama kaji macam mana Bilal punya azan tu boleh sampai langit pun dengar. Bukan pakai mikrofon pun, tapi penduduk langit dengar Bilal azan. Bila ulama buat kajian, ulama dapat tahu bahawa Bilal bin Rabah, tuan-tuan, dia azan ni bukan niat untuk Madinah saja. Dia azan niat, ya Allah, di mana saja suara saya sampai, engkau gerakkanlah hati manusia untuk datang ke rumah kau. Di mana saja suara saya sampai. Bahkan ulama kata Bilal niat, ya Allah, sampaikan azan saya ke seluruh dunia supaya manusia sampai ke rumah kau, ya Allah. Ni tuan-tuan, niat satu orang Bilal. Berapa ramai Bilal yang azan niat macam ni? Satu orang da'i kata ulama, satu orang pejuang, dia bukan niat untuk diri dia saja, bahkan dia niat supaya semua orang masuk surga. Ini keinginan da'i. Satu orang da'i, dia pergi tawaf. Kalau orang biasa tawaf, dia tawaf untuk dia, ya Allah, engkau terimalah tawaf saya. Tapi satu orang da'i sampai di medan tawaf, dia niat, ya Allah, siapa saja yang tawaf pada hari ini, ya Allah, engkau terimalah tawaf mereka. Ini da'i. Orang pergi surau, semayang berjemaah, orang biasa niat untuk dia saja, pahala dapat untuk dia saja. Ya Allah, terimalah semayang saya. Tapi satu umat Nabi, satu orang yang memperjuangkan perjuangan Nabi, datang surau dengan niat, ya Allah, engkau terimalah semua yang semayang pada hari ini, ya Allah. Yang datang surau ni, engkau terimalah semua amal mereka. Dia niat supaya semua manusia dapat masuk surga Allah Ta'ala. Ini keinginan Nabi dan para sahabat. Dan siapa yang ada sifat macam ni, tuan-tuan, mereka inilah sedang mewarisi perjuangan Nabi SAW. Tuan-tuan kalau Subhanahu Taala, satu ketika dalam satu kerajaan di Afghan, Turki Osmaniyah, tuan-tuan, satu kerajaan yang besar, dan di bawah mereka ada kerajaan-kerajaan kecil, termasuklah kerajaan Islam Nusantara. Kerajaan Islam Nusantara juga termasuk di bawah Turki Osmaniyah. Juga beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang memerintah sendiri duduk di bawah Turki Osmaniyah, termasuk satu kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud, dipanggil kerajaan Afghan. Di Afghan sana, orang Pashto. Tuan-tuan bukan Subhanahu Taala, satu ketika satu kumpulan Yahudi telah datang jumpa Sultan Mahmud dan mencabar Sultan Mahmud. Tuanku, kami nak berdebat dengan ulama-ulama tuanku. Kalau kami kalah, kami semua kaum Islam. Tapi kalau ulama-ulama tuanku kalah, seluruh kerajaan Afghan akan masuk agama Yahudi. Dan debat ni dengan bahasa isyarat. Debat bukan bahasa lisan, debat bahasa isyarat pula tu. Dia punya syarat dia ketat, dia punya debat dia pun susah. Tuanku ni, tuan-tuan, Sultan Mahmud ialah satu orang yang tak mudah mengalah. Dia setuju tanpa bincang. Bila dia setuju, dia panggil semua ulama-ulama dia. Ulama semua tak setuju. Katalah ada ustaz paling kecil ajar alik batal, ustaz tu pun tak setuju. Semua tak setuju. Sebab debat dia bukan biasa-biasa, bukan cagar rumah, bukan cagar kad bank. Dia cagar bukan cagar tanah, cagar agama. Kalau kalah, agama tergadai. Bukan seorang, bahkan seluruh kerajaan Afghan akan masuk agama Yahudi. Maka ulama tak berani. Ini bukan debat biasa-biasa. Sultan Mahmud ni, tuan-tuan, ada sifat tidak mudah mengalah. Kata ulama, dia telah pergi bandar ke bandar, daerah ke daerah, kota ke kota, desa ke desa, cari
siapa yang sedia untuk lawan dengan Yahudi ni, mesti ada punya, dia kata. Mesti ada. Seperti saya sebut tadi, dalam dunia ni tuan-tuan, mana-mana negara tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan jumpa paling kurang seorang orang yang akan siap untuk bangunkan agama ni. Mesti ada seorang. Jadi tuan-tuan, dia cari, jumpa cendekiawan, bila cerita mula-mula macam sedia, dah cerita tak sedia pula. Sampailah dia dah penat, Indonesia kata dah capek dah, letih dah. Maka sampailah dia tuan-tuan di satu kawasan ladang kambing. Dan dia sandar kat ladang kambing tu. Ada dinding dia sandar. Ladang kambing tu dijaga oleh seorang budak pengembala Badui, nama dia Ayas rahmatullah alaih. Nama dia Ayas rahmatullah alaih, budak pengembala kambing Badui. Tuan-tuan kena faham yang Badui ni dia beza dengan kita. Ada orang terjemah Badui ni arak kampung macam orang asli. Tak tuan-tuan, orang asli moden. Rumah dia bodestro, pakai kereta. Badui tak. Badui sampai sekarang tak tahu apa-apa. Tuan-tuan, masa kami belajar di Jordan, ada seorang daripada Palestin berbual dengan Badui di Jordan. Dia cerita pasal agama. Kemudian Badui tanya, kamu daripada mana? Daripada Palestin. Oh, Palestin negara bagus, negara dia hebat. Pada sebelah air dengan Jordan. Palestin, kata orang Palestin ni, kena serang Israel. Ya ke? Sejak bila, dia kata. Pada sebelah air tuan-tuan. Nak tunjukkan orang Badui ialah orang yang tak ambil tahu pasal orang. Dia tak fikir pasal perasaan orang. Hari pertama saya sampai di Jordan, sebelum pergi Madinah, kami belajar di Jordan. Hari pertama sampai, tengah-tengah makan nasi Arab. Mula-mula sampai, kita punya ketua pelajar nama Arif Amin. Saya ingat lagi, ketua pelajar Jordan. Dia kata, Farhan, jom kita pergi makan nasi Arab. Masa tu mula-mula kali pertama makan tuan-tuan. Kat Malaysia tak ada lagi kedai nasi Arab masa tu. Kita pun pergi makan macam mana nasi Arab ni kan. Nak tengok juga macam mana nasi Arab ni, macam nasi minyak ke, macam nasi biryani ke. Tengah-tengah makan, kita order seorang sepinggan. Tengah-tengah makan, satu orang datang, kulit gelap-gelap. Badui ni dekat Jordan, kulit gelap-gelap merah. Kita putih-putih merah kan, dia gelap-gelap merah muka dia. Ambil kursi, duduk sebelah saya, dia makan. Saya tengok, apa pasal ni? Apa pasal ni? Tiba-tiba, kita kali pertama datang, hari pertama pula sampai, Arif Amin kata, tak apa, ambil nasi lain. Kita pun macam terkejut. Tak pernah lagi kat Malaysia jumpa orang macam ni. Saya pun tanya, ni siapa ni? Ni orang Badui. Dia memang macam tu. Dia tak fikir pasal orang. Dia nak dia ambil. Ni tuan-tuan, ni Badui. Jadi tuan-tuan kena faham, kalau orang kata Badui ni macam orang kampung, macam orang asli, tak sama. Dia memang jenis tak fikir pasal orang. Ni Badui. Zaman Nabi SAW, ada satu orang datang di majlis Nabi. Nabi tengah ceramah ni. Dia masuk pintu. Dia cakap, ayyukum Muhammad? Antara kau orang ni, cuba beritahu pasal tu Muhammad. Tuan-tuan bayang soalan dia. Umar Al-Khattab terus buka pedang. Dia ni tak lama dah. Umar Al-Khattab dah buka pedang dah. Nabi kata, saya. Oh engkau, aku nak masuk Islam. Lah, nak masuk Islam punya. Tapi cara dia tanya tuan-tuan, Masya Allah. Jadi ni Badui. Dia tak fikir perasaan orang. Ini tuan-tuan kena tahu. Ayas budak Badui. Bila dia sampai tengok Sultan Mahmud tersandar kat situ, dia bukan tahu tu Sultan Mahmud. Dia tak ambil tahu pasal orang. Dia kata, pakcik nampak macam penat. Pakcik ni muka macam ada masalah. Pakcik ada masalah ke? Boleh cerita dekat saya? Saya sedia dengar. Maka tuanku Sultan Mahmud kata, wahai budak, sesungguhnya saya Sultan Mahmud. Saya pemerintah negara ni. Oh, pakcik rupanya Sultan. Orang sebut-sebut tu pakcik rupanya. Sikit pun tak menyebabkan dia rasa macam bersalah tu, tak ada. Ni Badui. Maka Sultan Mahmud tanya, nama kamu siapa? Nama saya Ayas. Kamu kerja apa? Ni ladang-ladang ni saya jaga, ladang kambing. Baik Ayas, saya memang tengah ada masalah. Macam mana kamu tahu? Saya tengok muka pakcik rasa macam sedih je. Jadi saya tanya, kalau pakcik ada masalah, pakcik cerita kat saya. Memang sifat manusia, ulama kata, dia kalau ada masalah, dia akan mencari tempat untuk dia luahkan masalah dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita penat bekerja, macam mesti nak cerita satu benda, tuan-tuan cakap dengan isteri, sekejap bagi abang relax kejap, jadi cerita. Tuan-tuan jangan sekat terus. Jangan cerita, apa penat ni, jangan cerita. Kerana ulama kata, bila kita tak benarkan isteri kita luahkan masalah dia, dia akan cari tempat lain untuk dia luahkan masalah dia. Dan tuan-tuan tengok di mahkamah syariah, penceraian berlaku disebabkan ini. Bila mana isteri ada masalah di pejabat, balik nak cerita kat suami, suami ada masalah pejabat, nak cerita kat isteri, suami tak sedia dengar isteri punya masalah, isteri tak sedia dengar suami punya masalah, maka dia balik pejabat dengan muka yang sedih. Kawan lelaki dia pun tanya, muka macam sedih, ada masalah, ceritalah.
Mana tahu dengan cerita aku boleh bantu kau. Dia pun cerita. Kawan dia pun kata, oh kalau macam ni kau buat ni. Dia pun rasa macam dia ni caring, akhirnya bercerai. Dia ni kahwin dengan suami orang tu, ini kahwin dengan bini orang tu. Macam tu tuan-tuan. Sebab manusia perlu tempat untuk luahkan masalah. Maka tempat paling sesuai bagi seorang isteri di bahu suami. Dan tempat paling sesuai seorang suami luahkan masalah di bahu isteri. Maka tuan-tuan kalau penat balik kerja, jangan cakap, jangan. Aku penat ni. Cakap dengan dia, bagi abang relax kejap, dia awak cerita. Jadi tuan-tuan, bila mana Sultan Mahmud tengah ada masalah, memang dia nakkan tempat untuk cerita. Dia cerita pada Ayas rahmatullahi alaih. Dia cerita satu kumpulan Yahudi datang nak ajak berdebat. Orang semua tak sedia, ulama semua tak sedia. Pergi kampung ni, pergi kampung tu, bandar ni, macam dia kawan macam nak sedia, tiba-tiba tak sedia. Cerita semua. Habis semua dah cerita, dah luah. Habis dah dia punya perasaan sedih dia tu. Maka ayah dengar dengan penuh perhatian. Ayah kata, tuanku, nampak gaya macam tak ada siapa yang sedia. Kalau tak ada siapa yang sedia, tuanku bawa saya sedia. Terkejut tuanku, tuan-tuan. Sebab apa terkejut? Sebab tuanku tahu dia ni badui. Dan ayah ni tuan-tuan, kata ulama, dia hanya tahu 5 perkara saja. Kambing jantan, kambing betina, anak kambing, perasu kambing, tolong kambing waktu kambing beranak. 5 je. Raja pun tak kenal. Orang lain pun tak ambil tahu. Dia cuma tahu 5 perkara. Kambing jantan, kambing betina, anak kambing, perasu kambing, tolong kambing waktu kambing beranak. 5 je. Bila dia kata, tuanku kalau tak ada siapa yang sedia, tuanku bawa saya sedia. Tuanku macam tergamam kejap. Tapi tuanku kata, daripada tak ada orang, baik ada. Semua orang tak sedia, ulama pun tak sedia, baik dia ni sedia. Jadi tuan-tuan, itu saya nak beritahu kepada tuan-tuan, dalam dunia ni, walaupun nampak macam tak ada orang sedia untuk bangunkan agama, ada tuan-tuan. Kita tak jumpa lagi. Ada, setiap negara akan ada orang yang akan bangunkan agama ni. Jadi tuan-tuan, tuanku telah bawa ayah rahmatullahi alaih balik ke istana, tukar pakaian dia, baju yang lusuh tadi tu, tukar masuk ke istana. Bila raja masuk ke istana tuan-tuan, maka ulama-ulama semua terkejut. Ini mesti tok kiai mana-mana ni, maulana mana ni, ulama besar ni. Sebab ulama-ulama tak sedia. Bila raja bawa balik, ini mesti orang hebat. Maka orang salam dia, ada yang cium tangan, ada orang salam dia, orang terkejut, teruja dengan dia. Ayah rahmatullahi alaih. Azan dia. Okay, azan dia. Dia macam drama tuan-tuan, ada sambungan. So tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Jadi tuan-tuan, maka ulama-ulama semua terkejut. Siapa dia ni? Ni mesti orang alim besar ni. Bahkan ulama kata orang yang ada jawatan agama dalam kerajaan ketika itu lagi terkejut. Habislah jawatan lepas ni. Ayah ni lah naik lepas ni. Tuan-tuan. Maka sampailah hari, kata ulama, yang mana Yahudi tadi datang untuk berdebat. Di saat itu, kata ulama, dibuat macam dalam satu Coliseum, macam stadium lah. Zaman dulu, kita tengok dalam peperangan Rom tu kan, dia ada macam pentas kan. Jadi debat kat tengah-tengah tu. Orang dulu kat dekat keliling. Sebab debat ni cakaran dia agama. Kalau kalah, satu kerajaan Afghan masuk Yahudi. Jadi cakaran yang agama. Sultan Mahmud duduk satu tempat tengah-tengah untuk tengok perdebatan tu. Ayah duduk dekat satu kursi, satu kumpulan Yahudi duduk depan dia, berdepan. Tonton debat bahasa isyarat. Ulama-ulama semua tengok macam mana ni budak ni jawab ni. Kitab tak ada, apa semua tak ada depan dia, kosong. Datang kosong je, masya-Allah. Bila mana Sultan Mahmud kata mulakan debat, suruh Yahudi mulakan debat. Yahudi telah tunjuk kepada Ayas macam ni, macam satu debat isyarat kan. Ayas rahmatullahi alaih tuan-tuan, bukan budak pergi sekolah macam kita. Bukan belajar matematik, belajar sains, ABC pun tak belajar. Raja pun tak kena tahu 5 perkara je. Kambing jantan, kambing betina, anak kambing, peras untuk kambing, tolong kambing beranak. 5 je tahu. Bila Yahudi tunjuk satu dengan dia, tanpa fikir panjang, Ayas cepat-cepat tunjuk 2. Tak fikir lah, cepat-cepat tunjuk 2. Yahudi tunjuk 3 dekat dia, tanpa fikir panjang, cepat-cepat Ayas tunjuk 4. Yahudi tunjuk 5, Ayas tanpa fikir panjang, cepat-cepat tunjuk 6. Yahudi buat macam ni. Dia buat macam ni. Ayas buat macam ni dan buat macam ni. Yahudi bangun, tuanku, kami kalah, kami masuk Islam. Terkejut tuanku, tuan-tuan. Ulama-ulama lagi terkejut. Ya Allah, apa benda ni? Bincang apa ni? Apa yang dia tanya? Tahu-tahu kalah aja. Tuan-tuan, maka tuanku Sultan Mahmud telah panggil
Orang Yahudi tu masih Islam. Teman-teman saya minum. Telah panggil Yahudi tu. Boleh tak kamu cerita pada beta apa yang kamu tanya dekat dia? Tahu-tahu kamu kalah aje. Dia kata, tuanku, kami telah tanya Ayas beberapa soalan. Mula-mula kami tanya dia, wahai Ayas, adakah engkau beriman pada Allah sahaja? Kami tunjuk satu. Tuanku, Ayas tanpa fikir panjang, tuanku, cepat-cepat tunjuk dua. Dia bagi tahu, tidak, kami ialah orang yang beriman pada Allah dan juga pada Rasulullah SAW. Terkejut kami, dia tahu jawapan ni. Kami tunjuk 3 dekat dia. Adakah engkau hanya percaya 3 kitab saja? Taurat, Zabur, Injil. Cepat-cepat tanpa fikir panjang. Dia tunjuk 4. Saya percaya 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil juga Al-Quran. Saya tunjuk 5 dekat dia. Adakah engkau hanya percaya 5 rukun Islam saja? Cepat-cepat tunjuk 6. Dia kata bukan 5 rukun Islam saja, 6 rukun iman juga kami beriman. Dan terakhir, tuanku, saya tanya, adakah Allah memerintah langit sahaja? Cepat-cepat dia jawab, tuanku, Allah memerintah langit dan juga bumi, dia kata. Maka kami angkat tangan, kami kalah. Baik, tuanku kata, kamu boleh pergi sana, ada orang yang akan ajar kamu syahadah, kamu masuk Islam. Tuanku, kemudian tuan-tuan, tuanku telah panggil Ayas rahmatullahi alaihi. Wahai Ayas, mari. Tuan-tuan, Ayas budak badui, bukan datang jalan tegak-tegak, jalan datang macam tu. Ya tuanku, ada apa tuanku? Lelek je muka. Hebatlah Ayas kau, boleh jawab semua soalan. Soalan senang boleh jawab tuanku, soalan susah saya tak boleh jawab. Tuan-tuan bayang, soalan senang boleh saya jawab, soalan susah saya tak boleh jawab. Terkejut tuanku, dia boleh kata soalan tu senang. Ulama semua peluh tuan-tuan tengok soalan tu. Tuanku pun tanya dia, Ayas, cerita dekat beta, apa soalan yang senang sangat tu? Yang kamu kata senang boleh jawab, susah tak boleh jawab. Cuba cerita dekat beta. Tuanku, mula-mula nak debat tadi, saya nampak dia orang ni berbual-bual kawan sebelah dia. Jadi dalam hati saya mesti dia cakap, tahu tak siapa tu? Tahu tak siapa tu? Tak tahu. Itu Ayas. Ayas ni gembala kambing. Dekat ladang dia ada beribu kambing. Tengah-tengah dia berbual, tuanku, saya nampak tunjuk satu. Nak seko kambing saya lah tu. Tuanku, dekat ladang saya ada beribu kambing. Tanpa fikir panjang saya beritahu 2 pun boleh. Kemudian tuanku, dia tunjuk 3. Nak tambah lagi tuanku, dia nak 3. Tanpa fikir panjang, saya kata kat kambing, kat ladang saya ada banyak kambing, 4 pun boleh. Kemudian dia tunjuk 5 dekat saya. Nak 5 kambing. Saya kata jangan kata 5, 6 pun boleh. Tiba-tiba tuanku, dia sudah naik lebih. Dia buat macam ni, dia nak semua kambing saya. Saya nak kerja apa? Maka saya naik marah dan saya tunjuk nombor dekat dia. Tuan-tuan kalau subhanahu ta'ala, ulama kata Ayas rahmatullahi alaih ilmu pun tak ada. Ilmu pun tak ada. Tapi sebab apa Allah buka jalan untuk dia? Sebab dia ada niat yang besar untuk bangunkan agama. In tansurullah yansurkum. Siapa ada niat untuk bangunkan agama Allah, Allah akan bantu dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita kerja biasa-biasa je. Tapi bila kita ada niat untuk bangunkan agama, Allah pilih anak kita jadi hafiz Quran. Allah pilih anak kita jadi orang alim hadis yang akan bangunkan agama seluruh alam. Tuan-tuan, satu orang alim saya ingat di Pakistan dulu. Nama dia Maulana Abdul Azim. Satu orang alim yang masyhur. Dia cerita masa dia kecil. Tuan-tuan, di Pakistan dulu, orang-orang miskin je belajar madrasah. Kalau belajar madrasah ni orang miskin. Anak orang kaya belajar sekolah kebangsaan. Sebab sekolah kebangsaan ni kena bayar. Orang miskin tak ada duit nak bayar, maka dia belajar madrasah. Maulana Abdul Azim ni dia cerita, dia makan pun tak ada, nak makan pun tak ada duit. Satu hari jemaah dakwah datang, orang tabligh datang kat madrasah dia. Masa tu dia kecil, sekarang dia jadi ulama besar. Orang urut belakang dia, pakcik-pakcik tabligh datang daripada orang Pakistan lah. Azim, kamu belajar madrasah? Ya pakcik. Berapa lama? Baru masuk. Azim, pakcik nak kamu niat satu benda je. Niat apa pakcik? Kamu niat lepas habis belajar, kamu nak pergi seluruh dunia untuk bangunkan agama Islam, untuk dakwahkan agama Islam. Maulana Abdul Azim kata, saya tengok muka pakcik tu, pakcik tak tahu ke saya ni budak madrasah, dan budak madrasah ni miskin, dan miskinnya saya makanan pun tak ada. Macam mana pakcik saya nak pergi seluruh dunia, sedangkan duit pun saya tak ada? Pakcik tu urut belakang dia, Azim, betul-betul. Nak pergi seluruh dunia memang kena pakai duit. Tapi niat untuk pergi seluruh dunia tak pakai duit. Niat
untuk buat dakwah, untuk bangunkan agama seluruh dunia, tak pakai duit. Sekarang pakcik tak suruh keluarkan duit, pakcik suruh niat je. Niat untuk bangunkan agama. Maulana Abdul Azim kata, masa tu saya kecil, saya telah niat, ya Allah, lepas habis belajar, saya nak pergi seluruh dunia. Seperti mana pakcik tu cakap, untuk bangunkan agama. Maulana Abdul Azim cerita pada kami, sekarang tuan-tuan, saya telah sampai 60 buah negara yang saya pun tak terfikir saya akan sampai. Sebab apa tuan-tuan? Ada niat untuk bangunkan agama. Kalau Allah tak sampaikan kita, Allah akan sampaikan anak kita. Kalau Allah tak sampaikan anak kita, Allah akan sampaikan cucu kita. Sebab kita ada niat untuk bangunkan agama Allah. Tuan-tuan bukan SWT, di Perancis, satu kota yang mana terkenal, Paris. Dulu tahun 50, tahun 40 dulu terkenal dengan kota maksiat. Bahkan sekarang pun. Tuan-tuan, lebih kurang tahun 60, ada satu orang nama Sana'ullah daripada India. Nama Sana'ullah daripada India. Jadi Sana'ullah ni tuan-tuan, dia satu orang yang pakar dalam bidang statistik di Aligarh University, India. Aligarh University, satu universiti tertua di India. Dan dia masa tu baru habis master dan muda jadi pensyarah di Aligarh University. Satu ketika tuan-tuan, dia mohon untuk buat PhD dalam bidang statistik. Tiba-tiba dapat surat tawaran daripada University of Paris. Masa ni tahun 60 tuan-tuan. Dia ni orang masjid, orang dakwah pula. Dia tengok surat tu, dia kata macam nampak gaya tak pergi lah Paris. Kalau negara-negara lain mungkin pergi, Paris, London, zaman tu orang masjid takut nak pergi. Sebab takut nanti bukan kopiah tanggal dengan iman cabut. Risau. Tapi tuan-tuan, orang dulu-dulu mereka tak buat keputusan sendiri. Mereka rujuk ulama. Bawa surat tu pergi masjid, jumpa ulama. Ulama besar ketika itu di India, namanya Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Dia tanya Maulana, saya dapat surat tawaran ni. Tuan-tuan bayang, kalau kita lah mana nak rujuk ulama, doa selamat baru kita panggil. Kita dah terima dulu, doa selamat baru panggil ulama, baru bincang. Dia tak, dia tanya dulu, patut ke saya pergi? Maulana pegang surat tu, Maulana tengok muka dia. Maulana kata, Sana'ullah, kamu tahu tak, orang masjid macam kita jarang-jarang dapat peluang belajar di sini. Jadi Sana'ullah, saya nak kamu pergi. Kamu pergi bukan saja belajar PhD, tapi niat untuk hidupkan agama di Perancis. Sebab saya nak bagi tahu kamu, orang-orang di Perancis sebahagian besarnya mereka adalah orang Arab yang telah hilang agamanya. Mereka datang daripada 3 negara, daripada Tunisia, Algeria dan juga Morocco. Yang mana tuan-tuan 3 negara tadi yang disebutkan tu, Tunisia, Algeria, Morocco, didakwah oleh satu orang sahabat. Nama dia Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu. Uqbah bin Nafi' dakwah seorang, satu orang sahabat. Nama Uqbah bin Nafi' dakwah 3 negara tu. Tapi sekarang mereka telah emigrate, telah pindah pergi ke Perancis. Setelah Perancis jajah mereka dulu, mereka pindah ke Perancis, mereka hilang agama. Muka Arab, bahasa Arab masih tahu lagi, tapi agama dah hilang. Jadi Sana'ullah, kamu pergi sana, niat bukan saja belajar, tapi niat untuk bangunkan agama di sana. Tuan-tuan, dia bukan belajar syariah, bukan belajar usuluddin, statistik. Tapi Maulana ni pesan, niat untuk bangunkan agama. Allah akan buka jalan untuk kamu bila kamu niat untuk bangunkan agama. Tuan-tuan, dia pergi kemas beg dia. Zaman tu beg paling glamour, James Bond punya beg petak. Beg dia dah kemas siap, dia pun sampai di Paris. Dan Maulana pesan, di Paris setelah kamu daftar, kamu jumpa je orang muka macam Arab, kamu bagi salam. Tengok muka macam Arab, bagi salam. Muka macam Arab, bagi salam. Kalau dia jawab, orang Islam lah tu. Maka tuan-tuan, setelah dia mendaftar, dia jumpa mana orang muka macam Arab, dia bagi salam. Tapi tak ada orang jawab. Ulama kata berlarutan hingga sebulan. Selepas sebulan, jumpa seorang budak muda, umur dalam 25 macam tu. Umur dalam 25 macam tu, dia pun bagi salam, baru terjawab. Terkejut dia. Selama ni dia bagi salam tak ada orang jawab, hari ni ada orang jawab. Dia kata, Masya Allah, kamu orang Islam? Ya, saya orang Islam. Atuk kamu Islam? Islam. Ayah kamu? Islam. Kamu daripada mana? Atuk saya daripada Tunisia, hijrah ke Perancis. Jadi saya membesar kat sini. Kamu boleh cakap Arab? Boleh. Cakap Inggeris? Boleh. Cakap Perancis? Boleh. Masya Allah, dia kata, saya nak minta tolong dengan kamu ni. Minta tolong apa? Saya datang sini belajar di University of Paris, ambil PhD dalam bidang statistik. Ulama saya di India pesan,
Saya datang sini bukan datang saja, tapi niat untuk bangun agama di sini. Jadi tiap-tiap petang, senja, saya kena jumpa mana-mana orang Arab untuk saya cerita pasal agama. Boleh tak kamu tolong saya? Tolong apa? Jadi penterjemah. Sebab di Perancis, tuan-tuan semua maklum, Perancis, Itali dia tak suka bahasa orang putih. Kita dia suka cakap orang putih. Pergi kat Perancis cakap orang putih orang tak layan. Dekat Itali lagi tak layan. Dia orang tak suka bahasa orang putih. Jadi susah untuk Sana'ullah ni buat dakwah. Sebab dia tak boleh cakap Perancis, tak boleh cakap Arab. Tapi bila budak ni cakap, dia boleh cakap English. Jadi dia minta jadi penterjemah. Kamu kerja di mana? Dia tanya budak Arab tu. Saya kerja di metro, stesen kereta api. Kamu balik bila? Petang saya balik. Boleh tak? Habis kerja, datang jumpa saya, bantu saya jadi penterjemah je. Saya tak suruh kamu buat apa-apa pun, penterjemah. Baik, saya sedia begitu. Maka tuan-tuan, bermulalah pada hari itu, budak ni bantu Sana'ullah. Habis kerja je kat metro, dia akan pergi kepada Sana'ullah, dia akan bawa pergi jumpa orang Arab. Dia tahu Arab mana satu. Walaupun tak jawab salam, dia tahu ni Arab, orang Islam. Maka Sana'ullah akan cerita, Tuan, betapa berharganya kalimah dalam diri Tuan dan saya, iaitu kalimah La ilaha illallah. Dia terjemah. Dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, antara benda yang penting ialah solat. Satu orang jaga solat, Allah akan angkat kesempitan hidup dia, Allah akan murahkan rezeki dia. Satu orang tak jaga solat, maka hidup dia akan sempit, dikubur. Allah akan sediakan seekor ular, namanya Suja'ul Aqra. Panjang ular tu tuan-tuan, sebulan perjalanan manusia. Ular tu ada kuku daripada besi, kuku dia panjang, satu hari perjalanan manusia. Dan ulama sebut, bukan perjalanan manusia yang tak suka berjalan. Ada kawan kita, saya kau berjalan kat rumah, petang dia berjalan kat rumah, malam kat rumah. Kau tak ada berjalan ke? Duduk rumah je. Bukan macam ni. Ini panjang kuku ni, kata ulama, panjang satu orang perjalanan manusia yang suka berjalan. Mereka orang kat mana? Puchong. Petang dia kat mana? Johor Bahru. Mereka orang kat mana? Kota Baru pula malam. Membayar. Punya kuat berjalan. Saya kau mana? Pasar Tani pagi. Tengah hari saya kau mana? Pasar Lambak. Malam pasar malam. Jalan je kerja dia. Ni panjang ular ni, kata ulama. Yang orang yang suka berjalan. Hari-hari Sana'ullah cerita, ular ni akan patuk orang tu satu solat seekor. Akan patuk orang tu sampai kiamat. Hari-hari dia cerita. Budak dia terjemah sampai sebulan. Budak ni kata, Sana'ullah, cukup. Saya tak nak ikut kamu lagi dah. Kenapa tak nak ikut? Kamu tahu tak? Saya ni pun tak sembahyang. Kamu cerita hari ni pasal ular, saya pun takut. Kenapa kamu tak sembahyang? Ayah saya pun tak sembahyang, atuk saya pun tak sembahyang. Jadi macam mana sekarang? Sekarang ni kalau kamu nak saya ikut kamu, senang je. Kamu ajar saya sembahyang tu macam mana. Kamu cerita hari ular-ular, saya pun terjemah. Hari saya terjemah, saya pun takut. Betul tuan? Ulama beritahu dalam Quran akhir surah Al-Ankabut, Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berdakwah, orang yang berdakwah tu dulu Allah bagi hidayah. Allah bagi hidayah. Ulama kata Allah tak jamin hidayah kepada orang yang dia dakwah, tapi dia Allah bagi hidayah. Ulama bagi contoh Muazzin dia azan, ajak orang pergi semayang. Ulama kata Allah tak jamin orang yang dengar datang semayang, tapi dia akan semayang. Ada muazzin azan balik rumah? Tak ada. Saya azan je, azan balik rumah. Tak ada. Ni jaminan. Ulama kata siapa yang dakwah, dia akan dapat hidayah. Dia azan, dia akan dapat semayang. Orang lain tak dapat jaminan. Jadi budak ni dia yang terjemah, dia dapat hidayah. Maka Sana'ullah ajar dia semayang. Subuh macam ni, Zuhur macam ni, Asar macam ni, Maghrib. Dia orang Arab, sekejap dia dapat. Fatihah sekejap dia hafal. Sana'ullah ajar dia semayang semua. Waktu semua dah ajar, Sana'ullah pesan satu benda. Aku dah ajar kau semayang, satu benda aku nak pesan. Jangan semayang dekat public, kat tempat awam. Sebab di seluruh Perancis tak pernah lagi orang semayang kat tempat awam. Ulama kata di waktu itu orang Islam tak semayang. Hidup orang Islam rosak walaupun orang Arab. Yang ada di Perancis ketika itu satu buah masjid saja. Kalau tuan-tuan pergi di Paris, ada masjid warna hijau putih dekat tengah bandar Paris. Itu pun dihadap oleh kerajaan Perancis kerana ada orang Arab yang bantu dalam peperangan Perancis dulu. Sampai sekarang lagi masjid itu kalau tuan pergi di Paris. Tuan-tuan, maka budak ni dia dah tahu semayang, dia dah semangat. Besok dia pergi kerja, masuk waktu Zuhur, tepi selesai kereta api, dia bentang satu kain, dia semayang. Orang putih semua terkejut. Ya Allah, dia buat apa ni? Semua tengok. Orang pun tak tahu dia buat breakdance ke, shuffle ke, orang pun tak tahu. Zaman tu zaman breakdance, orang semua tengok. Dia buat apa ni? Semua tak tahu. Tuan-tuan bayang, jangan kata kat Perancis, TBS cukup TBS.
Tuan-tuan bentang satu kain tepi stesen kereta api dekat Bandar Tasik Selatan, tuan-tuan semayang. Jangan kata orang putih, orang Melayu pun terkejut. Ya, apa pasal ni semayang kat sini? Ini kan pula orang putih tahun 60. Orang semayang tepi stesen kereta api. Bos dia turun, lepas dia bagi salam, bos dia tanya, "Kamu buat apa ni?" Dia kata, "Saya solat." "Solat tu kenapa?" "Orang Islam kena solat." Dia kata, "Kawan aku ramai orang Islam tak solat pun. Apa pasal kau pula kena solat?" Dia kata, "Kena solat. Allah perintah untuk solat." "Baik, tak apa. Hari ni aku bagi kau chance, aku bagi kau peluang untuk sembahyang. Besok jangan sembahyang dah. Kalau kau sembahyang juga, aku akan buang daripada kerja." Besok tuan-tuan masuk Zuhur, dia sembahyang lagi. Bagi salamnya, bos dia kata, "Malam dah janji, kalau sembahyang juga hari ni kena buang kerja. Baik, sekarang saya buang awak daripada kerja." Tuan-tuan, dia balik dengan muka yang sedih. Sebelum ni tak sembahyang okey je kerja, sekarang dah sembahyang kena buang kerja. Balik-balik sampai dekat depan rumah, bapak dia tengok, "Kenapa kau balik awal ni, tak kerja ke?" "Kerja." "Habis tu kenapa balik awal? Dah kena buang kerja," dia kata. "Kenapa kena buang kerja?" "Sebab saya solat." Tuan-tuan dengar jawapan ayah dia. Ajaran sesat apa yang kau ikut sampai kau sembahyang? Tuan-tuan bayang. Punyalah bapak dia tak sembahyang, sampai kawan sembahyang dianggap sesat. Tuan-tuan, ulama kata, orang kalau buat salah seorang-seorang, dia akan kena salah. Tapi kalau salah tu semua orang buat, orang yang tak salah tu akan kena salah. Budak sekolah tuan-tuan, kalau seorang ponting kelas, dia akan risau, besok nak cakap apa dengan cikgu ni. Ponting kelas, seorang-seorang. Tapi cuba tuan-tuan bayang, satu kelas ponting, 30 orang, 30 ponting, cikgu pening. Apa dosa aku sampai satu kelas ponting? Cikgu rasa bersalah. Begitu tamsil ulama. Ulama kata, punyalah orang tak semayang dah kat Paris tu, hingga bila ada orang semayang, dianggap ajaran sesat. Tuan-tuan bayang. Aku rasa malu ada anak yang macam kau yang tak ada kerja. Sekarang kau kemas barang-barang kau, kau keluar daripada rumah aku, bapak dia kata. Tuan-tuan, dengan wajah yang sedih, dia kemas beg dia, pergi jumpa sana Allah. Allah tengok, kenapa pula ni? Biasa balik kerja okey je muka senyum, hari ni muka sedih. Dia kata, sana Allah, aku telah dibuang kerja. Balik rumah, bapak aku halal dari rumah. Sebab apa? Apa yang kau telah buat kat tempat kerja? Aku telah semayang di stesen kereta api. Kan aku dah pesan, jangan semayang depan orang, nak semayang balik rumah. Nak semayang masuk dalam bilik, jangan semayang depan orang. Kan aku dah pesan. Sana Allah kata, aku telah ikut kau buat dakwah selama sebulan. Aku nak beritahu kau, dia pula cakap ke sana Allah, aku nak beritahu kau, Allah yang sama bagi aku makan masa aku tak semayang, Allah yang sama bagi aku makan masa aku dah semayang. Sekarang aku nak buat keputusan, aku nak ikut kau dan aku nak pergi belajar agama. Tuan-tuan, disebabkan dua orang ni tuan-tuan, Profesor Sana Allah dan juga budak tadi, maka agama telah bangun di Perancis. Dan sekarang tuan-tuan, di Paris saja ada 200 buah masjid. Di Paris saja 200 buah masjid, belum seluruh Perancis lagi. Disebabkan dua orang tuan-tuan. Masa kami sampai Paris bulan 5 tahun lalu, kami dibawa di satu bandar nama Saint Denis. Orang yang minat bola dia tahu. Sebab Euro dulu yang main kat Perancis tu, ada satu stadium di Saint Denis. Saint Denis stadium besar yang pernah kena bom dulu sekali. Dia dekat tengah bandar Paris, Saint Denis ni. Kami masuk Saint Denis tuan-tuan, kami terkejut. Orang pakai serban biasa, perempuan tudung labuh biasa, bersepah orang tudung labuh. Orang pakai burdah pun ada. Tuan-tuan, kalau kat Bangi saya tak terkejut, kalau kat Puchong saya tak terkejut. Tempat-tempat kita tempat orang Islam. Sekarang kita berada kat Paris tuan-tuan, orang pakai tudung labuh, pakai jubah, pakai serban, janggut panjang. Subhanallah, terkejut kita. Kita dibawa ke markas dakwah di sana, di Saint Denis, 4 tingkat markas dia. Masuk dalam markas tu, maka kami pun tanya, macam mana agama boleh bangkit dekat kawasan ni? Bahkan masjid-masjid, gereja-gereja boleh dibuat masjid 200 tuan-tuan. Kat Paris saja ada 200 buah masjid. Maka mereka bawa kami dan mereka cerita, dan mereka bawa kami ke satu bilik, jumpa satu orang syekh yang tua. Mereka kata, ini nama Syekh Yunus, Tunis. Inilah budak yang teman sana Allah dulu buat dakwah. Masih hidup lagi tuan-tuan. Sekarang jadi ulama besar dekat Perancis. Nama dia Syekh Yunus Tunisia. Dia asal dari Tunisia. Dan sana Allah ni tuan-tuan, lepas 4 tahun dia belajar di Paris, dia balik sambung jadi pensyarah di Elega University, dan dia tak balik dah Perancis, dan dia jadi profesor di Elega University, dan masih hidup lagi sampai sekarang. Hidup lagi. Tua lah dah, mungkin umur kat 90 dah. Tua dah, masih hidup lagi. Dan tuan-tuan bayang,
Semua pahala orang semayang kat masjid di Perancis tu, walaupun dia duduk kat India, pahala dia dapat sampai kiamat. Sebabkan satu je tuan-tuan. Dia pergi bukan belajar syariah, bukan belajar usuluddin, belajar statistik, satu je. Dia niat untuk bangunkan agama di Perancis. Allah terima niat dia. Allah jadikan dia asbab hidayat dan jadikan dia ni tuan-tuan jadi sebab sampai hari kiamat. Kalaulah ada orang amalkan agama di Perancis, maka masuk dalam buku amal jariah dia sampai kiamat. Subhanallah. Betapa beruntungnya tuan-tuan. Ini cerita orang zaman kita pun hidup lagi tuan-tuan. Belum lagi para sahabat yang korban untuk agama. Jadi sebab itu tuan-tuan, begitu besarnya tuan-tuan peranan kita sebagai umat Nabi ini untuk bangunkan agama. Cukuplah satu orang kalau kita dapat bawa yang jauh daripada Allah, kita dapat bawa pada agama. Kalau dia berubah, masya-Allah, manfaat yang besar untuk kehidupan akhirat kita. Apatah lagi seperti Profesor Sayang Allah tadi tuan-tuan. Jadi sebab telah bangunnya agama di Perancis, di Paris, 200 masjid. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh pergi Paris. Tuan-tuan tahan taksi cakap nak pergi Saint Denis, bandar Saint Denis. Macam bandar orang Islam dah. Boleh makan macam KFC dia tu, ayam goreng. Perancis punya ayam goreng, boleh makan macam tu je. Kita pun boleh makan ke? Boleh makan ke? Masuk-masuk. Yang jaga kaunter pun pakai tudung. Yang jaga kaunter pakai tudung. Kita pergi keluar dakwah 40 hari di Kemboja, masuk KFC tak boleh makan, dia kata. Ini bukan orang Islam punya. Dekat je Kemboja dengan Malaysia. Ini Perancis atau dari orang putih. Kita boleh makan macam tu. Bila mana? Agama. Orang datang untuk bangunkan agama. Maka tuan-tuan, apapun kondisi kerja kita, macam abang kerja minyak, ada mungkin kerja cikgu, apapun kondisi kita tuan-tuan, kita niat di tempat kerja kita nak bangunkan agama. Nak bangunkan agama. Cerita terakhir tu tuan-tuan, cerita ni selalu saya suka cerita. Satu orang kawan saya cikgu sekolah, dan dia Darul Quran, sama-sama dulu Darul Quran. Jadi cikgu ni bila rehat dia akan ngulang Quran. Biasa orang hafal Quran ni waktu rehat dia kena ngulang. Tengah-tengah dia ngulang Quran, satu orang budak darjah 3 sambung dia baca kat belakang. Dia kata, budak ni hafal Quran ke? Dia baca lagi, berhenti, budak tu sambung lagi. Budak ni hafal Quran ni. Kali ketiga dia try, baca lagi, budak tu sambung, dia pun panggil. Budak ni sambung bukan duduk atas meja tuan-tuan, sambil lari-lari dengan kawan-kawan, macam main poly entry, rehat, tengah lari-lari tu dia sambung, mulut dia bergerak. Ustaz dia tengok, dia ni betul hafal Quran ni. Sekejap, kenapa Ustaz? Awak hafal Quran? Tak hafal. Habis tu macam mana Ustaz baca awak boleh sambung? Macam ni Ustaz, saya ni daripada tadika pergi sekolah, ayah tak hantar. Ayah bayar van sekolah hantar. Jadi van sekolah pagi-pagi pukul 6 datang depan rumah, nanti saya akan naik van, akan pergi sekolah, pergi rumah kawan-kawan, ambil kawan-kawan lain, pergi sekolah. Jadi Ustaz, pakcik van saya tu, daripada saya tadika, dia akan buka 10 surah pilihan hari-hari Ustaz. Hari-hari dia buka CD tu. Ustaz tahu saya dah naik van dah 4 tahun dah. Dia tadika, je 1, je 2, je 3. Kami satu van semua dah hafal 10 surah tu. 10 surah pilihan, bukan 10 surah takhir, 10 surah takhir, alam tarakai, 10 surah pilihan, sajadah, waqiah, insan, 10 surah pilihan tuan-tuan. Budak-budak ni semua dah hafal dah. Kawan saya kata, tuan-tuan bayang betapa hebatnya pakcik ni fikir untuk bangunkan agama dalam diri orang yang bersama dengan dia. Walaupun dia tahu orang tak jemput dia ceramah Maulid Nabi, orang tak jemput dia ceramah Isra Mi'raj, tapi dipikir untuk bangunkan agama. Ada orang kata, saya tak boleh buat dakwah, saya bukan ustaz, tak boleh. Tapi tuan-tuan bayang, pakcik ni boleh fikir untuk bangunkan agama. CD sekeping RM5 je tuan-tuan. Kalau burn sendiri free. Sekeping berapa sen dia. Tapi sebabkan CD dia yang dipikir untuk bangunkan agama, maka budak-budak dekat dalam van dia telah hafal Quran, subhanallah. Bahkan dia telah sempurnakan cita-cita Nabi. Apa cita Nabi? Lebih kurang mampu keinginan hati Nabi. Bagaimana dalam hati umat Nabi ada surah Al-Mulk, ada surah Yasin, surah-surah pilihan ni. Pakcik ni telah sempurnakan keinginan Nabi. Sedangkan pakcik ni tak belajar Azhar pun, tak belajar Jordan, tak belajar Madinah pun, tapi ada risau untuk bangun agama. Maka tuan-tuan, begitulah. Apa pun kerja kita, pekebun sekalipun, kita fikirlah bagaimana untuk bangunkan agama ini. Sama-sama kita untuk bangun agama ini. Kita kena bangkit untuk perjuangkan agama ini. Kerana ini agama kita tuan-tuan. Kalau kita tak bangkit, maka jadilah agama ini seperti jenazah yang tidak ada waris. Tak ada waris. Ni jenazah siapa ni? Tak tahulah siapa punya. Jom-jom kebumikan. Orang kata saya ada 5 minit je untuk angkat dia pergi kubur. Dia angkat 5 minit, dia pun pergi balik rumah. Orang ni 5 minit je, saya pun tolong angkat 5 minit.
Habis 5 minit dia pun balik rumah. Dia 5 minit je angkat. Bertukar-tukar nak sampai ke tanah perkuburan. Begitulah agama hari ni. Saya ada 5 minit je untuk semayang pergi masjid. Nak baca-baca hadis ni, pergi dakwah-dakwah ni, saya tak ada masa lah. Agama dianak yatimkan. Agama jadi seperti jenazah tak ada waris. Maka begitu kesiannya agama, tuan-tuan. Maka kitalah patut bertanggungjawab. Sebab ini agama kita. Kita dah kena sama-sama bangkit berjuang untuk bangun agama ini. Moga-moga Allah terima itu semua. Saya minta maaf sepanjang perkongsian saya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Moga-moga tuan-tuan pulang daripada masjid pada malam ini, kita niat dalam hati kita untuk bangunkan agama di seluruh dunia, tuan-tuan. Bahkan anak-anak zuriat putera kita niat untuk mereka juga bangunkan agama di seluruh dunia. Betapa besarnya, tuan-tuan, manfaat bila mana anak putera kita Allah guna untuk bangunkan agama di seluruh dunia, kerana mereka mewarisi Nabi dan para sahabat yang dulunya telah bermati-matian berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Moga Allah terima semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis tafsir para sahabat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.